Buletin Didik 23 September bersama saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM menyediakan manual pengoperasian pembelajaran dan pengajaran PDP secara penggiliran sebagai panduan kepada guru besar, guru, pelajar, ibu bapa serta penjaga. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin berkata manual terbabit adalah bagi memastikan PDP secara penggiliran dapat dilaksanakan dengan baik sebaik sekolah dibuka 3 Oktober ini. Guru akan menetapkan kumpulan murid dan giliran mereka untuk hadir ke sekolah. Guru kemudiannya akan memaklumkan kepada setiap kumpulan murid tentang persediaan yang perlu dilaksanakan semasa mereka menjalani PDPR secara sendiri atau sebelum mereka hadir ke sekolah untuk PDP bersemuka. Bagi kumpulan murid yang mengikuti PDPR secara sendiri, guru akan menjelaskan tentang aktiviti, latihan atau tugasan yang perlu dilaksanakan berdasarkan topik yang akan dipelajari. Pelan komprehensif pembukaan semula sekolah telah disediakan bagi memastikan murid dapat kembali belajar secara bersemuka dalam keadaan selamat. Kaedah penggiliran itu membolehkan penjarakan fizikal dalam kelas yang lebih baik serta memudahkan pemantauan guru ke atas murid. Ini juga bagi mengurangkan kesesakan sewaktu pergerakan masuk dan penyuraian di sekolah. Dalam pada itu, sebanyak 10,214 sekolah di seluruh negara dilengkapi capaian jalur lebar internet dengan kelajuan 30 hingga 100 megabit sesaan Mbps. Menurut Datuk Dr. Aziz, jumlah itu termasuk 141 sekolah pedalaman yang dibekalkan dengan talian Very Small Aperture Terminal VSAT berkelajuan 30 Mbps mulai Mac lalu. Dalam usaha untuk memastikan capaian internet di sekolah KPM terus dipertingkatkan, KPM sedang bekerjasama dengan Unit Pemodenan, Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia atau MAMPU bagi mengenal pasti pendekatan terbaik. Rangkaian bersepadu KPM ini dijangka dapat mula dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022. Perancangan ini adalah seiring dengan usaha kerajaan untuk memastikan pembelajaran berteraskan teknologi dapat disediakan dalam... Datuk Dr. Razi ketika sesi jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini turut memberitahu KPM sentiasa menyedari kekangan dihadapi murid di sekolah pedalaman. Justru pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan mengikut kesesuaian guru dan murid. Selain memperkenalkan Didik TV yang dilengkapi program selaras dengan sistem pendidikan kebangsaan mengikut sukatan kurikulum dan ko-kurikulum kebangsaan. Kementerian Kesihatan KKM semalam mengumumkan pelajar sekolah harian akan menerima suntikan vaksin COVID-19 secara berjadual. Mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan Pejabat Kesihatan Daerah PKD dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD, menurut Timbalan Menterinya Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, pihak sekolah akan mengeluarkan jadual vaksinasi kepada remaja dan ibu bapa sebagai rujukan. Pelaksanaan pemberian vaksinasi PICK remaja di 156 PPV awam dan integrasi akan dilaksanakan secara janji temu melalui MySejahtera, walk-in dan juga vaksinasi berjadual. Remaja di sekolah asrama di bawah KPM, MARA termasuk murid OKU di asrama akan diberi janji temu melalui MySejahtera di mana mereka akan dapat janji temu ke PPV yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Beliau merangkap pengerusi Pasukan Bertindak Imunisasi COVID-19 Remaja CITFE memaklumkan, remaja yang tidak bersekolah atau sedang menuntut di Institut Pengajian Tinggi pula boleh walk-in ke PPV tanpa janji temu. Selain itu, remaja OKU pendengaran, penglihatan dan masalah pembelajaran akan diberi janji temu mengikut penggiliran sekolah di PPV. Remaja OKU bersekolah seperti ADHD, autism dan mental akan divaksinasi di hospital atau klinik kesihatan. KPM akan menyenaraikan remaja terbabit untuk diberi janji temu di fasiliti kesihatan. Mengulas lanjut, remaja OKU yang menghadiri pemulihan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK akan diberi vaksinasi sama ada melalui program jangkau luar ke PDK atau fasiliti kesihatan. Remaja OKU terlantar di institusi pula disuntik secara program jangkau luar. Manakala OKU terlantar di rumah akan menerima lawatan anggota kesihatan atau NGO untuk divaksinasi di rumah. Dalam pada itu, KKM optimis murid berusia 16 dan 17 tahun yang diberi keutamaan akan divaksinasi sebelum sesi pembelajaran secara bersemuka di sekolah bermula. Kita
sangat confident ini dapat dilakukan sebelum 3 bulan 10 lah sekolah dijangka buka. Jadi insyaAllah yang kata 16-12 belum divaksin tu sebab tak cukup masa itu insyaAllah tidak akan berlaku. Kecuali lah anak-anak tu tidak mahu divaksin. KKM menyasarkan sekurang-kurangnya 60% remaja menerima dos pertama menjelang November dan 80% akan mendapat 2 dos pada akhir Disember tahun ini. KPM pula tidak akan menghalang mana-mana pelajar yang enggan menerima suntikan vaksin COVID-19 untuk menghadiri sesi persekolahan. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahan Sun berkata, semua pelajar mempunyai hak untuk hadir ke sesi pembelajaran secara bersemuka di sekolah masing-masing. Bagaimanapun, KPM akan mengambil pelbagai langkah termasuk memberikan kaunseling kepada ibu bapa pelajar mengenai kepentingan mengambil vaksin. Cuma kita akan mengadakan kaunseling dan sebagainya khususnya kepada ibu bapa mereka. Saya rasa untuk seorang murid itu kalau dia enggan nak menerima vaksin biasanya bukan kepada murid sendiri tetapi lebih kepada ibu bapa. Buat masa ini, KPM belum mempunyai data lengkap mengenai jumlah golongan itu. Namun, Datuk Dr. Mah percaya perkara itu akan dipantau dengan teliti meskipun bilangan yang terlibat adalah kecil. Bersua kembali, masih mengenai program vaksinasi remaja 1,200 anak anggota tentera dan kaki tangan Kementerian Pertahanan yang bertugas di Sarawak menerima suntikan hari ini. Program dilakukan serentak di 4 kem utama di Kuching, Sri Aman, Sibu dan Bintulu, manakala program sama akan dilaksanakan esok di Miri. Penolong Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Markas Divisyen Pertama Infanteri, Kolonel Dr. Mio Azhari Sagirudin berkata, pemberian vaksin dilaksanakan menerusi kaedah pandu lalu di kem berkenaan. Ia melibatkan anak-anak anggota tentera dan kaki tangan Kementerian Pertahanan yang bertugas di negeri terbabit berumur antara 12 hingga 17 tahun. Inisiatif ini secara tidak langsung membantu KKM melancarkan proses vaksinasi remaja. Kita akan atur sebab pada masa sama JKN negeri, JKN pun akan melaksanakan program vaksinasi ini. Jadi kita tengok yang mana yang terdekat. Anda kata JKN ataupun pihak sekolah ada anjurkan masa terdekat, mereka boleh pergi ke sana juga. Tak ada masalah. Tidak semestinya kena ambil dengan ATM. Tambah beliau, ketika ini tumpuan pemberian vaksin diberikan kepada anak-anak anggota tentera dan kaki tangan awam Kementerian Pertahanan. Namun pihaknya sedia membantu jika diperlukan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Dalam pada itu, di Perlis, sekurang-kurangnya 95% pelajar berusia 16 tahun ke atas akan menerima dos pertama minggu ini. Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Othman berkata, peratusan yang besar itu dapat memberi keyakinan bahawa sekolah adalah persekitaran yang selamat untuk belajar. Setakat ini belum ada individu dalam kategori berkenaan yang enggan menerima vaksin COVID-19. Namun sokongan daripada ibu bapa amat diperlukan dalam memastikan kelancarannya. Dan kita juga mengharapkan para pelajar juga tidak ramai yang menolak vaksin ini kerana ini juga memerlukan kerjasama daripada ibu bapa untuk memberikan vaksin kepada anak-anak mereka. Dalam perkembangan lain, Naharuddin turut memaklumkan jumlah guru yang menolak vaksin COVID-19 kekal 26 orang. Selain faktor kesihatan yang menjadi alasan, beberapa individu lagi dilapor masih berkeras untuk tidak menerimanya. Difahamkan kumpulan guru terlibat yang mempunyai masalah kesihatan telah pun dirujuk kepada pihak hospital. Dalam usaha memberi pendedahan dan meningkatkan kualiti penulisan dalam kalangan penulis karya sastra, terutama penulis pemula, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menganjurkan forum sastra penulis antara bakat dan minat secara dalam talian. Ia menampilkan 3 panel yang juga pengamal sastra iaitu Dr. Lim Swee Tin, Zain Kasturi dan Saiful Lizan Yahya. Program ini antara aktiviti yang dianjurkan di bawah Program Pembinaan Penulis Malaysia sejak 2019 yang menampilkan penulis tersohor tanah air. Antara objektif program melahirkan penulis dan pengarang yang bakal menghasilkan karya sastra dalam konteks yang lebih luas sekaligus berjaya menempa nama di persada antarabangsa. Berbicara berkaitan bakat dan minat yang memainkan peranan penting dalam diri seorang penulis, penyair terkenal negara yang juga mantan pensyarah penulisan kreatif Dr. Lim Swee Tin berpendapat bakat adalah kebolehan semula jadi yang terdapat dalam diri seseorang penulis.
Ada juga yang mengatakan bakat itu anugerah Tuhan. Dan bakat ini yang ada dalam diri seseorang itu sebenarnya boleh dipupuk, boleh dikembangkan, boleh dibesarkan bakat dalam apa bidang sekalipun. Seorang pelukis juga demikian, seorang pelakon juga demikian, seorang penari juga demikian, seorang penyanyi, seorang pemuzik juga demikian. Tambahnya, minat akan muncul hasil daripada rangsangan luaran. Ia berdasarkan pengalaman beliau sendiri dalam bidang kesusasteraan Melayu yang bermula pada tahun 70-an. Ketika beliau amat meminati penulisan cerpen dan mendorong kepada minat membaca, penulisan novel dan pelbagai lagi. Justru beliau menegaskan minat tidak boleh dibuat-buat kerana ia lahir dari dalam diri seseorang penulis. Selain itu, untuk menjadi seorang penulis, populariti bukan sesuatu yang harus dikejarkan. Ujar beliau lagi, penulis seharusnya mempunyai idealisme dan mereka perlu mengetahui hala tuju dalam dunia sastra tanah air. Masalah capaian internet yang kurang stabil antara cabaran yang sering dihadapi pelajar sewaktu menjalani sesi PDPR. Bertitik tolak dari masalah itu, seorang guru di Kangar Perlis menghasilkan ciptaan kad pintar seni membolehkan pelajarnya mengakses buku teks digital walaupun tanpa capaian internet. Ciptaan itu membolehkan Cikgu Khairil Azmir Ahmad dari Sekolah Menengah Agama Perempuan Alawiyah dianugerahkan sebagai Guru Inovasi Menengah peringkat Negeri Perlis. Guru pendidikan seni visual itu menerima anugerah berkenaan pada sambutan Malam Gala Hari Guru Peringkat Negeri Perlis di Kangar semalam. Kad pintar seni itu mengandungi segala modul kerja yang boleh diakses secara terus melalui telefon, khususnya bagi pelajar tingkatan 4 dan 5 yang mengambil mata pelajaran seni di sekolah itu. Saya dapat idea ni ketika pandemik macam ni. Saya amat simpatilah kepada murid-murid saya yang nak belajar tetapi kekangan masalah internet. Jadi inilah yang memaksa saya untuk mencipta sesuatu yang bermanfaatlah untuk anak-anak murid seni saya lah. Lebih membanggakan, kad pintar itu mula mendapat permintaan dari pelbagai pihak. Ini bukanlah kejayaan pertama Cikgu Khairil. Sebelum ini, beliau sudah 2 kali dinobatkan sebagai Guru Inovasi Menengah peringkat Negeri Perlis melalui ciptaan lapisan unsur seni dan kotak minda. Malam Gala Hari Guru Peringkat Negeri di Kangar diadakan berkonsepkan pandu lalu. 10 penerima pelbagai anugerah selain pengetua dan guru besar yang mewakili 104 buah sekolah di negeri itu diberikan sijil penghargaan. Take 5 ke arah kesejahteraan mental dan fizikal. Kekal berhubung, eratkan rangkaian sosial yang sihat. Aktifkan diri, tingkatkan kecergasan diri. Syukur, hargai nikmat kehidupan. Teroka minat, tonjolkan bakat. Beri, kebahagiaan dikongsi bersama. Amalkan Take 5, Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Selepas 3 tahun inovasi sekumpulan pelajar akhirnya siap, penuntut di Institut Politeknik Negara Kemboja NPIC baru-baru ini berjaya mencipta prototip drone dengan hanya menggunakan beberapa buah kerusi sekolah. Juru pandu drone, Long Van Sin, 21 tahun berkata, rekaan itu menelan belanja $20,000 Amerika. Prototip drone itu dilengkapi 8 kipas bagi membolehkannya terbang setinggi 4 meter. Kumpulan pelajar itu asalnya mendapat idea reka bentuk tersebut untuk mengatasi kesesakan jalan raya serta berharap dapat digunakan sebagai alat pengangkutan bagi penduduk di sekitar Phnom Penh. Difahamkan proses kajian dan pembangunan reka cipta itu memakan masa selama 3 tahun selain tertangguh akibat pandemik COVID-19. Kumpulan pelajar itu berharap dapat meningkatkan kualiti reka bentuk drone supaya dapat membawa lebih muatan dan terbang lebih tinggi pada masa depan. Peminat Haruki Murakami kini mampu menikmati koleksi mega penulis novel Jepun itu di sebuah perpustakaan di Tokyo. Ruang bacaan dan karya itu dibina di universiti yang pernah dihadiri Murakami ketika usia mudanya. Waseda International House of Literature juga dikenali sebagai perpustakaan Haruki Murakami.
menampilkan rekaan luaran hadapan berwarna putih dan dalaman yang diperbuat daripada kayu. Ia mendapat sentuhan arkitek Kengo Kuma, individu sama yang mereka Stadium National Tokyo untuk tamasya Olimpik baru-baru ini. Menurut Kuma, perbezaan ciri rekaan luaran dan dalaman itu adalah simbolik kepada hasil tulisan Murakami yang sering membawa pembaca ke alam berbeza. Murakami, 72 tahun, adalah penulis popular Jepun dengan pengaruh global yang besar. Perpustakaan yang didedikasikan untuk karyanya ini turut menempatkan buku-buku lain, koleksi piring hitam dan replika ruang beliau menulis, kafe dan studio radio. Ia bakal dibuka kepada umum pada 1 Oktober nanti. Pihak berkuasa tempatan di Paris, Perancis mempromosi penggunaan air paip dalam usaha membantras pencemaran plastik. Kerjasama Dewan Bandaraya Paris dan pengeluar air awam OD Paris mengajak orang ramai minum air dari paip berbanding membeli botol minuman yang kebanyakannya diperbuat daripada plastik. Menurut Timbalan Datuk Bandar, Denlet, seorang daripada 2 penduduk di Paris minum sebotol air, manakala 3/4 pelancong minum sebotol air setiap hari. Daripada jumlah itu, pihaknya dapat mengenal pasti tahap pencemaran plastik yang tinggi. Dengan adanya kerjasama ini, mereka berazam untuk menghentikan penggunaan plastik pakai buang dan memberikan akses yang mudah untuk orang ramai mengambil air. Pengarah OD Paris, Benjamin Gastin berkata, air paip di bandaraya itu dijamin bersih 100%. Ia adalah produk dengan kualiti terbaik dan dikawal. Jadi orang ramai tidak perlu risau untuk mengambilnya. Antanom Ontoros Endoy merupakan pahlawan murut terkenal ketika menentang syarikat Borneo Utara British SBUB yang menindas kaum murut. Beliau terkorban bersama pengikutnya ketika peristiwa kebangkitan rundung. Datuk Mat Saleh pula adalah pejuang Sabah yang memberi tentangan hebat kepada penjajahan Inggeris di negeri itu. Beliau turut menyerang kubu dan pasukan tentera SBUB sebelum meninggal dunia pada 31 Januari 1900. Manakala Tun Datu Mustafa Harun merupakan yang di-Pertua Sabah yang pertama. Yayasan Sabah dan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA ditubuhkan di bawah kepimpinannya bagi menguruskan soal kebajikan, ekonomi dan agama. Beliau juga digelar Bapa Kemerdekaan Sabah yang menyokong gagasan Malaysia sepenuhnya. Ke laporan sukan, meskipun gagal layak ke pusingan akhir bola sepak Piala Asia Wanita 2020, pujian wajar diberi untuk skuad negara yang mengakhiri saingan kumpulan H dengan menundukkan Palestin 2-0. Sekurang-kurangnya Malaysia mampu mencipta kemenangan meskipun tampil dengan persiapan yang singkat. Tumpas 0-4 pada aksi pembukaan di tangan Thailand. Peningkatan jelas diperagakan skuad wanita negara yang dibimbing Jacob Joseph. 2 gol skuad kebangsaan disumbangkan Andrea Lee pada minit ke-57 dan ketua pasukan Steffi Sachko 9 minit sebelum aksi tamat. Meskipun deretan peluang dicipta skuad kebangsaan, barisan penggempur gagal menyempurnakannya. Malaysia turut bernasib baik berjaya menyerap tekanan Palestin yang turut menampilkan aksi yang kemas hasil persiapan intensif berbanding skuad negara. Today game with Palestine, I think Palestine is a very good team. Very good team. Because the player I saw, they're well prepared. But anyway, I thanks to my player. My players play also a good game. And I was very impressed with the Palestine player. Dengan Malaysia di tangga kedua selepas menamatkan aksi kumpulan, Thailand hampir pasti melayakkan diri ke pusingan akhir kecuali Palestin melakukan keajaiban menang dengan jaringan besar ke atas Thailand. Kesatuan Rugby Malaysia hari ini mengesahkan bekas Kapten All Blacks Ronnie Soelo selaku jurulatih pasukan kebangsaan. Pelantikannya bagaimanapun untuk tempoh 3 bulan bermula November ini sebagai persiapan skuad negara menghadapi kempen kejuaraan Rugby Asia ARC Januari nanti. Ronnie Soelo akan menggantikan Brad Mika yang sebelum ini dipinjamkan dari klub Sandakan Eagles untuk menghadapi kejuaraan Rugby Asia ARC yang sudah tertunda selama 2 tahun. That I bring is not just the experience, but the ability to bring the best out of people. So I really enjoy that part of that part of my coaching. You know, I like to offer, you know, to encourage other people to come through and to try better themselves. So I'm really excited about the challenge ahead with the Malaysian squad.
Suelo, 42 tahun, dijangka tiba di Malaysia pada 31 Oktober dari Sri Lanka dan menyertai pasukan pada 22 November. Dengan kem latihan akhir akan bermula pada 1 Disember hingga 28 Januari 2022. Pada kejuaraan rugby Asia, Malaysia memulakan kempen menentang tuan rumah Hong Kong pada 31 Januari sebelum bertemu Korea Selatan 2 hari berselang. Antara rangkuman sukan antarabangsa malam ini, saingan bola sepak era divisi Belanda yang menyaksikan PSV Eindhoven kembali melakar kemenangan, juga aksi bintang tenis berpengalaman Britain Andy Murray. Bertandang ke arena lawan berdepan Go Ahead Eagles, PSV Eindhoven membuka tirai jaringan pada minit ke-14 menerusi gol Cody Gakpo. Selepas rehat, saingan tambah rancak menyaksikan The Eagles menyamakan kedudukan hasil percubaan Inigo Cordoba. Hasrat tuan rumah sekurang-kurangnya berkongsi satu mata, bagaimanapun tidak kesampaian apabila Marco van Ginkel menjaringkan gol kemenangan Eindhoven. Persaingan tenis ATP terbuka Moselle, jago veteran Great Britain Andy Murray mara ke pusingan ketiga menewaskan pemain ranking ke-66 dunia Vasek Pospisil dari Kanada. Perlawanan yang berlarutan 84 minit ini menyaksikan Murray menang 6-3 dan 6-3. Pilihan kedua kejohanan, Pablo Carreno Busta dari Spanyol pula dicabar hebat sebelum meneruskan kemarahan. Menentang wakil Sweden, Mikael Ymer, Carreno berhempas pula sebelum menang 7-5. Namun set kedua, Carreno memperkemaskan permainan untuk menang 6-2. Beralih ke aksi Liga Super, Riathlon, siri ketiga di Jersey, United Kingdom. Kategori wanita milik peserta tuan rumah, Jess Learmonth. Atlet berusia 33 tahun nyata berada dalam kelas tersendiri. Mendahului sejak permulaan 3 disiplin, renang, berkayuh dan larian. Kejayaan ini membolehkan Learmonth di tangga teratas carta keseluruhan selepas memenangi saingan di London dan Munich. Saingan lebih sengit pada kategori lelaki, Hayden Wilder dari New Zealand pada awalnya berada di hadapan, tetapi dicabar dua lagi peserta tuan rumah, Jonathan Brownlee dan Alex Yee menuju penghujung perlumbaan. Yee nyata lebih unggul untuk muncul pemenang. Pertunjukan visual hidupan Marine di Ibu Pejabat PBB di New York mengakhiri buletin didik malam ini. Ia simbolik kepentingan hubungan manusia dengan alam sekitar dalam menangani perubahan iklim global. Dengan itu, saya Zaiti Zubair, salam hormat dan Assalamualaikum.